Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ni kita dengan bahan antioksidan. Okey, minggu lepas cikgu dah ajar sikit tentang bahan radikal bebas. Okey, jadi bahan radikal bebas ni adalah dia sebenarnya adalah atom atau molekul yang tak stabil lah. Bila dia tak stabil, dia cenderung untuk apa? Dia akan kacau atom atau molekul lain menyebabkan lagi banyak molekul dan atom lain pun akan jadi sama-sama dengan dia menjadi radikal bebas juga. Dan radikal bebas ni kita cuba elakkan sebab dia ni boleh mendatangkan kerosakan pada DNA kita. Selain tu, ni ada dalam kita punya perbincangan lepas, dia boleh menyebabkan penyakit lah. Okay, penyakit seperti kardiovaskular. Itu yang berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah, kemudian ketidaksuburan, boleh merosakkan awal pinggang, hati dan paru-paru dan menyebabkan penuaan awal, maksudnya nampak cepat tua. Okey, contoh wajah berkedut dan rambut berbalat. Okey, itu adalah kesan-kesan radikal bebas yang semua orang nak cuba elakkan. Dan radikal bebas ni dia ada dua lah. Dia ada dua sumber lah, sama ada secara semula ataupun dari luaran. Kalau dari semua jadi ni, dia datang daripada aktiviti dalam kita punya badan, fungsi fisiologi kita. Dan dari segi luaran ni, yang paling glamour adalah contoh adalah daripada asap rokok lah. Itu asap rokok ni maksudnya semua orang ada kebarangkalian untuk terima radikal bebas daripada asap rokok. Sebab memang kita ni memang dikelilingi oleh orang yang hisap rokok. Okey? Cumanya macam pesan cikgu minggu lepas juga, kalau ada sesiapa yang dah ada cewek dia, yang dah ada cowok dia yang hisap rokok kan, dah boleh mula nasihat lah supaya kurangkan dan kalau boleh stop lah. Okey. Rokok tu. Ifat. Apa? Hari ni kita akan masuk bahan antioksidan pula. Adli. Hari ni kita masuk bahan, okey. Kalau tadi ada radikal bebas, okey, yang terlibat dia terhasil dari proses peoksidaan, kita juga ada satu lagi bahan yang boleh stop atau lambatkan proses peoksidaan tadi tu. Yang proses yang boleh melambatkan ataupun nak hentikan radikal bebas tadi. Okey, jadi bahan ni adalah bahan antioksidan. Okay. Jadi bahan antioksidan ni adalah sebatan kimia lah. Dia ada satu sebatan kimia yang kita perlukan untuk lambat atau hentikan proses peoksidaan. Okay. Kenapa kita nak bahan ni? Sebab bahan ni lah yang boleh melindungi sel daripada kerosakan akibat radikal bebas. Akibat daripada radikal bebas. Okay. Jadi kita boleh anggap dia sebagai satu barisan pertahanan lah. Okey, jadi pertahanan apa? Pertahanan terhadap risiko mendapat setengah penyakit macam tadi tu. Pinggang, ketidaksuburan, penuaan, okey. Badan kita boleh hasilkan bahan antioksidan. Boleh tapi bila semakin meningkat upaya ini akan berkurang. Betul lah. Okey, contoh cikgu bandingkan diri cikgu dengan korang semua, korang lebih banyak boleh menghasilkan bahan antioksidan lah. Sebab usia cikgu semakin meningkat, keupayaan akan berkurang. Ya betul. Kalau dari segi otot pun, dari segi saraf pun memang semakin tua keupayaan tu akan berkurang. Jadi sama juga dengan hal bahan antioksidan. Okey. Jadi disebabkan badan kita ni tak boleh ataupun semakin kurang menghasilkan antioksidan, jadi kita kena ambil daripada makanan. Siapa ada ni? Cari rotan dah lah. Rotan kat atas. Okay, apakah contoh bahan makanan yang ada banyak antioksidan? Okey, pertama adalah makanan yang berwarna oranye, kuning. Sebab bahan makanan warna oranye, kuning ni dia selalunya dia ada beta karotina. Okay. Beta karotina ni biasanya kita akan jumpa dalam makanan berwarna merah, kuning atau jingga seperti lobak merah, mangga dan ubi, keledek. Dan minyak sawit minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit pun ada satu jenama tu cikgu tak ingat dia minyak kelapa sawit dia ni dia memang high content of beta carotene. Dia punya minyak sawit dia tak warna macam kita punya minyak tau. Dia warna orange sikit. Dan memang
pengeluar syarikat minyak kelapa sawit tu dia memang claim lah, dia kata minyak sawit itu memang banyak beta karotin. So kenapa dia nak keluarkan produk yang macam ni ya? Sebab beta karotina ni adalah salah satu bahan antioksidan. Dan kalau kita tak dapat daripada sumber tu, sebenarnya kita boleh dapat daripada sumber makanan biasalah, carrot, mangga, apa-apalah. Apa-apa makanan yang berwarna merah, kuning atau jingga lah. Okey, tak kisah pun as long as warna dia begitu, selalunya dalam dia memang ada beta carotene. Okey. Kedua, makanan yang mengandungi lutein. Lutein ni sering dikaitkan dengan mata yang sihat, ya betul lah. Okey. Bahan antioksidan ni ada dalam kuantiti yang banyak dalam sayur berdaun hijau. Contoh bayam, kobis dan brokoli. Apa-apa sahaja sayur yang berwarna hijau, banyak lutein. Okey, jadi lutein ni adalah salah satu bahan yang bertindak sebagai antioksidan. Okey, ketiga adalah lycopene. Okay, lycopene adalah bahan antioksidan yang terdapat dalam buah seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, aprikot, limau gedang dan oren. Okay, ini adalah gambar limau gedang. Okey, limau gedang. Manalah Okey. Jadi makanan-makanan ni, okey, contoh yang kat sini lah limau, tomato cherry, betik. Okay, dia ni adalah dia mengandungi bahan lycopene. Okey, lycopene. Jadi lycopene ni adalah salah satu bahan antioksidan lah. Adeli buat apa tu? Masuk. Okey, keempat adalah vitamin C. Okey, vitamin C adalah vitamin yang paling mudah nak dapat lah. Paling mudah nak dapat sebab boleh katakan kesemua buah memang ada vitamin C. Kebanyakan sayur juga ada banyak vitamin C. Cumanya vitamin C ni dia adalah vitamin larut air. Maksudnya kalau kita makan dua kenti banyak berlebihan dia akan masuk air kencing lah. Dia akan dikeluarkan dari badan. Okey, sebab itulah vitamin C ni memang kalau awak perasan iklan banyak, iklan supplement everything, dia akan kata kenapa kita nak ambil vitamin C dalam kuantiti yang banyak, sebab akhirnya vitamin C ni akan dikeluarkan melalui air kencing. Betul lah tu. Betul lah. Dan sebab vitamin C ni dia larut air. Jadi bila masuk dalam badan, dia akan proses yang berlebihan yang tak diserap oleh badan akan dikeluarkan kembali dalam air kencing, melalui air kencing. Okey. Jadi sebenarnya vitamin C ni tak nak ambil daripada pil ataupun kapsul pun tak apa. Ambil saja daripada mana-mana buah-buahan ataupun mana-mana sayuran yang ada, yang mudah didapati lah. Selalunya vitamin C ni ada pada buah yang ada sedikit rasa masam ataupun buah yang memang rasa masam. Untuk sayur ada vitamin C, cuma kuantiti dia tidak sebanyak kuantiti C di dalam buah. Okey, sebenarnya cikgu pernah buat, cikgu dengan student lah pernah buat eksperimen vitamin C ya. Vitamin C sebenarnya banyak dalam nenas, jambu batu. Nenas dan jambu batu memang banyak vitamin C sebenarnya berbanding dengan limau. Kan limau dengan masam. Cumanya nenas dengan jambu batu ni lebih mahal lah daripada limau. Daripada limau nipis, limau lemon semua tu. Okey. Jadi vitamin C juga ada dalam bijirin bijirin termasuklah beras kita, gandum, cumanya tak banyak lah, kuantiti dia tu tak banyak dibandingkan dengan buah-buahan. Okey. Kemudian vitamin E. Okey, vitamin E ni ni kalau orang yang macam umur cikgu memang kena ambil lah vitamin E. Dan macam umur cikgu kan semakin tua kan, so bila kita makin tua, kita perlukan lebih sikit vitamin E untuk kita punya kulit, untuk kita punya hormon dalaman kita. Tapi sebagai bahan antioksidan, vitamin E juga kita panggil sebagai alpha tocopherol. Alpha tocopherol ni adalah satu bahan antioksidan lah, dan dia ada dalam pelbagai jenis minyak, termasuklah minyak kelapa sawit. Jadi tak semestinya kita kena guna minyak zaitun lah untuk sihat, untuk less kalori apa semua. Sebenarnya minyak kelapa sawit yang ada kat Malaysia ni, yang ada kat Sabah ni, just enough, memang dah untuk kandungan vitamin E. Cumanya, bila cakap pasal minyak ni, kita tak boleh nak goreng makanan dalam minyak yang terlalu banyak kan, dan minyak tu kita tak boleh ulang lah banyak kali.
Tak kata hari ini goreng, esok goreng guna minyak tu lagi, lusa goreng lagi guna minyak tu, kemudian guna lagi minyak tu. Kalau macam tu memang dah tak ada dalam vitamin E tu. Yang ada hanyalah bahan yang boleh mengarah ke pembentukan radikal bebas. Okey. Jadi minyak kelapa sawit, minyak germa gandum. Minyak germa gandum ni kita memang tak gunalah. Minyak jagung selalu orang guna dalam buat kek, dan minyak kacang soya. Okey, minyak kacang soya ni agak mahal lah Okey, bahan ini juga ditemui dalam aprikot, brokoli, kekacang dan mangga. Kekacang. Ya. Kebanyakan kacang yang ada vitamin E. Okey, mangga ni ialah buah mangga lah. Brokoli dan aprikot. Okey, aprikot ni kalau masak sedap lah. Kalau tidak, kelat Okay, jadi ini adalah bahan-bahan antioksidan lah. Okey, adalah bahan-bahan antioksidan, vitamin E, vitamin C paling simple, paling sempoi, lycopene, lutein dalam sayur, beta carotene juga dalam sayur dan buah. Pendek kata, makanan kita ni memang tersedia ada bahan antioksidan. Yang kita nak risaukan adalah sama ada pokok ataupun sayur tu atau buah tu cara penanaman dia. Adakah dia menggunakan baja yang organik? Adakah dia menggunakan baja buatan yang terlalu tinggi bahan kimia dia? Adakah dia ditanam dengan tanah yang sesuai keaksidan? Itu saja isu tentang buah atau sayur. Itu saja isunya. Jadi kalau kita memang di rumah dah memang ada pokok betik, kita sendiri tahu kan baja apa kita guna, kita buang apa, kita tuang apa dekat kita punya tepi pokok betik kita ada pokok limau nipis. Kalau you all boleh guna sumber yang berada di sekeliling dan memang korang yang tanam, that is a very 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 good step lah. Itu memang cara yang paling betul. You all tanam, you all sendiri tahu kan apa yang ada. Cumanya macam carrot tu tak tahu pula kalau ada sesiapa cuba tanam. Benda yang korang boleh usahakan sendiri di kasar rumah, guna makan. Selain jimatkan duit, awak juga tahu apa yang awak gunakan untuk hasilkan, untuk dapatkan buah atau sayur tu. Okey. Sekarang, macam mana bahan antioksidan ni bertindak terhadap radikal bebas? Okey. Jadi bahan antioksidan macam tadi itulah, okey, dia adalah satu bahan kimia lah, okey, diperoleh dari sintesis kimia atau tumbuhan semua jadi. Okey, apabila bahan antioksidan bertindak balas dengan radikal bebas, bila antioksidan dimasuk dalam badan berjumpa dengan radikal bebas, sebatan yang lebih stabil akan hasil. Okey, sebatan stabil. Sekejap korang cikgu nak pasang gelap. Okey. So bila bahan antioksidan ni berjumpa dengan radikal bebas, okey, sebatan lebih stabil akan terhasil, dan bila sebatan itu jadi stabil, maka proses peroksidaan akan terhentilah. Maksudnya kita masukkan bahan antioksidan untuk berhentikan proses peroksidaan radikal bebas tadi. Sebab ingat, radikal bebas ni dia tak stabil. So dia akan sentiasa hentam atom lain, akan hentam molekul lain dan menyebabkan lebih banyak radikal bebas terbentuk. Jadi nak hentikan proses ni, kita makan ataupun kita ambil antioksidan ataupun badan kita hasilkan antioksidan. Cumanya macam cikgu cakap lah, semakin tua kebolehan, keupayaan untuk menghasilkan antioksidan yang banyak berkurang. Okey, sesuai dengan umur lah. Okey, jadi peroksidaan makanan. Apakah faktor yang mempengaruhi peroksidaan makanan? Okey, ini ada satu eksperimen yang ringkas yang boleh sendiri buat di rumah, adalah proses peroksidaan. Okey, proses peroksidaan boleh dilihat berlaku kepada makanan yang terdedah kepada udara. Mana-mana makanan yang terdedah kepada udara. Okey, contoh adalah apple, pisang, kentang, terung. Okey, itu adalah contoh buah sayur yang jadi perang apabila dibiarkan terdedah kepada udara. Kenapa? Berlaku peroksidaan makanan. Okey. Jadi berdasarkan pengetahuan anda tentang tindakan bahan antioksidan, bagaimanakah proses peroksidaan makanan dilambatkan? Okey, jadi sebenarnya proses peroksidaan makanan ni boleh dilambatkan.
boleh dilambatkan. Cara dia, orang boleh Google, boleh cari, nanti kita keluarkan soalan tu lah. Jadi proses pensidanan makanan ni boleh diperlahankan. Tapi boleh henti ke? Macam tak boleh berhentikan lah kecuali kita masak. Tapi dia boleh diperlahankan. Jadi ini adalah satu eksperimen yang korang boleh buat sendiri sebenarnya. Okey, boleh buat sendiri sebenarnya. Cumanya larutan neutron bikarbonat ni kena guna serbuk neutron karbonat yang mak awak guna buat roti tu. Guna larutkan dan boleh buat eksperimen ini. Okey, cikgu rasa macam menarik. Macam boleh buat ni nanti. Nanti okey, cikgu try set masa. Kita cuba buat ni. Okey, eksperimen ni. Okey, nanti kita bincang dalam grup lah. Okey, jadi warna irisan apple ni dalam empat larutan ni berbeza lah. Mengikut masa dia. Okey, masa yang digunakan adalah 15 minit. Masa dia adalah 15 minit. Nanti kita tengok. Okey, jadi itulah bahan antioksidan. Okey, seterusnya adalah produk kesihatan. Okey, daripada konsep radikal bebas tadi ni, daripada konsep radikal bebas ni, daripada yang kita dah belajar 2-3 minggu lepas berkaitan dengan penyakit, untuk penyakit perubatan tradisional, moden dan komplementari. Okey, jadi terbitlah pelbagai produk kesihatan. Okey, terbitlah pelbagai produk kesihatan. Jadi soalannya, adakah semua produk itu baik? Okey, betul ke produk itu dapat sembuhkan penyakit? Betul. Betul ke berkesan ubat-ubat ni? Betul ke berkesan produk-produk ni? Okey, sebenarnya yang memainkan peranan dalam produk kesihatan adalah bahan aktif. Yang macam kita dah belajar dulu hari tu sekejap. Dekat perubatan tradisional dan perubatan moden. Ingat tak? Perubatan tradisional ni yang menyebabkan tumbuhan atau haiwan tu boleh menyembuhkan penyakit adalah kerana ada bahan aktif di dalam haiwan dan tumbuhan yang kita guna tu yang wujud secara semula jadi. Dan untuk perubatan moden, ahli farmasi, orang yang buat ubat secara klinikal pun ada bahan aktif dalam ubat yang dia gunakan. Okey, sama juga untuk homopati. Ada bahan aktif dalam bahan yang diguna tu yang akan bertindak memberi kesembuhan, menyembuhkan penyakit, mengurangkan simptom, mengurangkan radang. Jadi sebenarnya yang penting dalam mana-mana produk ni adalah bahan aktif. Bahan aktif. Okey, ingat perkataan ni, bahan aktif. Jadi semua produk kesihatan tak kira pil ke, serbuk ke, lotion ke, dia ada satu bahan iaitu bahan aktif. Bahan aktif ni lah yang memberi kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit tu. So kalau, okey, contoh awak nak hasilkan satu ubat. Awak kata, awak kata, cikgu saya ada belajar daripada tok-tok saya dulu kalau kita guna daun ni untuk ubat perubatan ni sesuai. Jadi awak nak hasilkan produk berasaskan ilmu tradisional yang tok awak bagi tahu. Okey, sebenarnya dalam daun tu ada bahan aktif. Okey, bahan aktif dalam daun ni sebenarnya yang menyembuhkan atau mencegah penyakit. Jadi awak akan gunakan daun tu yang ada bahan aktif tertentu dalam dia untuk satu-satu penyakit. Jadi awak pun bolehlah menghasilkan produk kesihatan. Okey. Jadi kita tengok contoh ni. Ni ada satu ada satu pil vitamin C sintetik lah. Maksudnya vitamin C buatan lah. Okey. Bahan aktif adalah vitamin C. Contoh. Tujuan antioksidan. Betul lah. Sama lah macam kita baca tadi. Okey. Untuk orang yang tak suka makan buah masam. Cikgu, saya tak suka limau. Saya tak suka makan buah. Susah dapat buah-buah mahal. Cikgu boleh tak saya ambil kapsul atau pil vitamin C? Jawapan cikgu, mestilah boleh. Boleh.
Tapi mestilah dapat daripada sumber yang betul. Bukan pakai beli je vitamin C yang orang jual kat pasar malam, kat pasar mana-mana tu tak boleh. Belilah vitamin C yang ada nasihat ahli farmasi, yang jumpa di farmasi. Boleh jumpa doktor. Doktor, saya tak sukalah buah masam. Saya tak nak makan sayur-sayur yang saya susah nak dapat. Saya susah nak makan sayur. Saya tak suka buah. Buah mahal. Cikgu, doktor boleh tak saya nak makan je vitamin C? Doktor juga akan kata, boleh. Makanlah. Tapi makanlah dengan awak kena makan produk yang betul lah. Produk yang ada kajiannya, produk yang ada nasihat doktornya, yang kalau beli kat farmasi pun farmasi sarankan macam tu. Okay. Okay, dan jadi bahan aktif akan memberikan kesan atau tujuan samalah walaupun digunakan dalam produk dengan jenama yang berbeza. Ada 5 jenis pil vitamin C. Contoh ada 5 jenis. Jenama A, jenama B, C, D dan E. Semua ni vitamin C, semuanya bahan aktif dia adalah vitamin C. Tapi jenama lain-lain lah. Okey. Kadang-kadang 2 atau lebih bahan aktif tidak boleh digunakan kerana boleh tindak balas dan menghasilkan kemudaratan kepada kesihatan. Inilah yang terjadi, banyak terjadi dalam kopi jantan, kopi apa tu kan. Adakah jenama kopi yang tertentu yang berada di pasaran yang tak diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kopi-kopi begini, dia sebenarnya ada bahan aktif dan sebenarnya ada 2 atau 3 bahan aktif. Jadi bahan aktif ni bila dia bertembung, sebenarnya boleh menyebabkan tindak balas yang boleh menghasilkan kemudaratan lah. Maksudnya dia boleh mendatangkan keburukan pada pengguna. Jadi sebelum awak ambil kopi, macam saya kopi sekarang, kopi jantan, kopi janda, kopi, semua nama-nama yang bagi cikgu, nama yang macam tu lah. Okay. Jadi kopi-kopi ni kita kena check dululah. Ada kopi harimau lah, kopi tongkat ali, macam-macam. Cikgu pun tak tahu dan cikgu pun tak sure yang mana yang ada kelulusan KKM dan yang mana tak ada kelulusan KKM. Okay. Bising adik. Okey, jadi sebelum ambil produk-produk yang berada di pasaran ni, kita boleh semak dulu di KKM lah, di laman web Kementerian Kesihatan. Okey, jadi kenapa permintaan terhadap produk kesihatan semakin tinggi ya? Pertama adalah kerana kadang-kadang sebab kadang-kadang produk ni macam suplemen dia ni boleh pulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan. Mengekalkan kesihatan ni maksudnya dia ambil suplemen tu untuk maintain dia punya kesihatan lah. Maksudnya dia tak adalah senang sangat sakit, setakat sesama sikit-sikit tu tak mendatangkan keburukan, kalau setakat demam sikit-sikit tu masih boleh bangun, masih boleh uruskan anak-anak, masih boleh uruskan keluarga, macam itulah. Okay. Kemudian produk kesihatan baik dapat menjamin pembesaran yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Okay. Contoh, pengambilan multivitamin dapat meningkatkan kuasa vitamin kanak. Okey. Multivitamin ni adalah satu vitamin yang ada, boleh katakan mengandungi hampir ke semua vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan. Okey, contohlah. Okey, jadi kita ambil dalam kuantiti yang disarankan, boleh membantu meningkatkan proses pembesaran. Kanak-kanak ni masih perlu makan makanan yang hakiki. Nasi, ayam, telur, sayur, buah masih perlu. Multivitamin ni hanyalah membantu saja. Okey. Kemudian last, inilah cikgu rasa sebab yang paling betul lah. Gaya hidup masyarakat yang sibuk bekerja. Okey. Sekarang pelaki perempuan kita bekerja sebab kita nak membantu ekonomi keluarga. Jadi kadang-kadang kan kita tak sempat pun nak hasilkan satu makanan yang betul-betul sihat, satu makanan yang
betul-betul baik. Dan apa yang kita buat adalah kita pergi KFC, we go to KFC, we go to McD, we go to Pizza Hut. Kita beli banyak makanan terproses. Okay, termasuklah nugget, sausage, everything. Tu. Sebab apa? Sebab mudah disediakan. Jadi bahan-bahan macam ni yang ada pewarna, perisa tambahan semua ni mengandungi kita risau dia boleh menyebabkan lebih banyak pembentukan radikal bebas dalam badan. Jadi untuk overtake lah, untuk atasi masalah ni, kita top up dengan antioksidan. So antioksidan ni kalau secara semua jadi memang kena ambil daripada makanan lah. Tapi sekarang dah canggih, dah banyak produk kesihatan, dah banyak dalam bentuk pil, dah banyak dalam bentuk suplemen. So kita pun ambil. So kita ambil suplemen ataupun bahan luar lah dalam bentuk pil atau kapsul untuk top up lah, untuk top up antioksidan dalam badan, untuk top up kita punya vitamin, untuk top up kita punya untuk bantulah, untuk bantu maintain kita punya kesihatan dalaman. Lagi satu, bila kita terlalu sibuk, kita kurang jaga kita punya aktiviti lah. Maksudnya kalau cikgu kan, duduk je, tidak aktif. Tidak aktif. Bila tidak aktif, kita sebenarnya kita menyebabkan dalam badan kita pun jadi tidak aktif lah. So kita top up dengan suplemen . Okey, contoh adalah pengambilan PP vitamin lah. Okey, kenapa ambil PP vitamin ni? PP vitamin ni, multivitamin semua tu sebab dia menjadi pelengkap pada amalan pemakan tidak seimbang. Bila kita sibuk, kita makan McDonald, KFC, whatever tu, Pizza Hut, semua, nugget, whatever itu semua. Itu adalah contoh makanan yang tidak sihat. Bukan tak sihat. Tidak seimbang, tidak sesuai kalau diambil dalam jangka masa yang lama. Jadi kita top up lah dengan PP vitamin ni. Okey, macam tu . Okey, nampak ni ada nasihat yang diberi . Orang ramai perlu lebih berhati-hati dalam memilih produk kesihatan. Ya, betul. Mesti dapatkan nasihat daripada doktor perubatan. Yes. Semak label terlebih dahulu. Yes, betul. Tidak dinafikan. Itulah sepatutnya yang kita buat sebelum kita setuju untuk ambil mana-mana produk kesihatan yang luar daripada klinik dan hospital. Memang itulah yang kita kena buat sepatutnya. Kita kena study sikit kita kena tanya doktor sesuai tak jenama ni kalau saya ambil, sesuai tak? So doktor akan bagi nasihat. Okay, jadi kita habis kita selesai bab 10 iaitu kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okay, ada apa soalan nak tanya? Oh, cikgu stop recording dulu ya. Okay.